إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام شؤونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. Siapa boleh? 26. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qala sallallahu alaihi wasallam. Syahdan, satu perkara yang disaksikan benar, teman. Syahdan masuk pada perbuatan mereka itu alaihi salatu wassalam, ialah menetapkan dia akan satu yang kita kerjakan pada hadapan mereka itu, atau dengan mengetahui mereka itu akan dia. Ini sambungan daripada atas ke uraian dulu. Dulu dikata ketahui oleh bahawa segala perbuatan mereka itu daripada Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam berkisar antara wajib sunat. Itu makam Rasul Nabi, wajib sunat ya. Dia tidak ada buat benda haram jauh sekali, makruh tadi. Dan jika kita tilik kepada perbuatan dengan sekira-kira perbuatan itu, dan ada pun jika kita tilik kepada perbuatan dengan sekira-kira arid, benda baru datang, maka sebenar-benarnya bahawa perbuatan mereka itu berkisar antara wajib dan sunat, ya. Maka hanyalah kerana yang harus tiada jatuh pada mereka itu, melainkan adalah ia jadi ibadat jatuh pada Rasul. Kemudian dan sekurang-kurang demikian itu, bahawa mengkasat mereka akan mengajar, ya, sekurang-kurang perkara yang harus buat, mana jadi sebagai apa, ahli ta'allum, mengajar mana. Dan demikian itu adalah kalanya wajib atau sunat. Kerana benda-benda yang Rasulullah larang itu kecil dibuat sekali, itu dipanggil dibayani jawaz, ya. Itu dalam kaedah mana usul fiqh kita begitu. Benda dilarang tiba-tiba sekali dibuat, itu menandakan apa? Dibayani jawaz, menandakan benda harus, atau tak sampai tegah tu tegah haram. Sekarang kata syahdan masuk pada perbuatan mereka itu, yakni Rasul alaihi wassalam menetapkan dia akan satu yang kita kerjakan pada hadapan mereka itu, atau dengan mengetahui mereka itu akan dia. Maknanya masuk perbuatan mereka itu, menetap ia akan satu yang kita kerjakan pada hadapan dia. Contohnya Rasulullah SAW, dia tak makan tak, tapi sahabat ada makan, Nabi diam. Itu maksudnya, mana dia tetap. Mana as-sukutu alamatur ridha, diam tu maknanya setuju, mana benda itu bukan haram, walaupun baginda sendiri tidak makan. Itu maksudnya. Atau dengan mengetahui mereka itu akan dia, atau mereka mengetahui, Rasul mengetahui benda itu buat, tiba-tiba dia tidak engkar, ya. Bagaimana sahabat kan, sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Rasul kata siapa baca dulu? Ya, Rasulullah tak suruh tu. Tiba-tiba sahabat baca, Rasulullah dengar, siapa baca tu? Sahabat dah takut je. Bila ceritakan, wah malaikat gini-gini cerita, wah hebat baca, baru dia angkat saya baca. Mana Rasulullah tak suruh. Tapi bila ditakrir, mana setengah daripada ialah takrir, ya. Hadis sama hadis tu qauli, perkataan, atau fi'li, perbuatan, atau takriri. Takrir makna Rasulullah setuju, dia tak ingkar, maka sah. Kemudian soal, jika ditanya orang kita, bahasa lama, jika ditanya orang kita, apa maksud dia? Jika ditanya orang akan kita, kan betul orang kita ke orang awak, lain cerita pula jadi. Jika ditanya orang kita, maka ditanya orang akan kita. Kalau orang tanya maksudnya adalah yang empunya karangan berkata ia, kerana bahawasanya Allah Ta'ala itu menyuruh ia akan kita dengan mengikut mereka itu perbuatan mereka itu, perkataannya. Maka betapa kita ikut pada yang lain daripada syariat penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya, jawab bahawasanya murad dikendaki mengikut perbuatan mereka itu. Kita bahasnya apa ni? Rasul kan? Maknanya suruh mengikut akan perbuatan Rasul. Bila Rasul jamak, bermakna macam mana syariat kita dengan syariat Nabi dulu tak sama. Itu maksudnya. Ya. Iaitulah mengikut akan segala Rasul alaihi wasallam fi af'alihim, pada datang dengan dhamir jamak tu, aqwalihim wa af'alihim. Mana dengan perbuatan mereka itu, dengan perkataan mereka itu segala Rasul. Bila segala Rasul masuk umum, sedangkan syariat ada nasih ada mansukh, ada dinasahkan, ada yang dinasah, ada yang menasahkan. Maka macam mana tu persoalan dia. Maka jawab sini bahawasanya murad mengikut perbuatan mereka itu dan perkataan mereka itu ialah tiap-tiap umat itu mengikut ia akan syariat Nabi-Nya. Ada maksudnya. Jadi kalau umat dulu ikut Nabi dia lah, kalau kita ikut Nabi kita. Itu maksudnya. Mana tadi? Kemudian jawab bahawasanya murad dengan mengikut perbuatan mereka itu dan perkataan mereka itu dan tiap-tiap mana umat itu mengikut ia akan syariat Nabi-Nya. Dan berkata yang empunya karangan, siapa dia? Ummul Barahim, Imam As-Sanusi. Dan dengan dalil, iaitu dalil wajib yang ketiga, maka kehendaknya itu iaitu dalil tabligh. Ya, dalil tabligh, mana menyampaikan. Maka kenyataan demikian itu kerana bahawasanya mereka itu jikalau tiada menyampaikan mereka itu bagi makhluk, jawab dia nasihat adalah mereka itu menyembunyikan. Ya, dipanggil akitman kalau tidak tabligh. Dan jikalau menyembunyi mereka, nasihat adalah kita disuruh dengan mengikut pada menyembunyikan. Sebab kita disuruh ikut Rasul, wa ma atakum rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul suruh kita buat, apa yang dilarang kita tinggal. Sekarang kalau sekiranya Rasul tu bersifat menyembunyikan, jadi kita pun kena sembunyi jugalah. Mana gitu. Itu kalau Rasul menyembunyi, mana mungkin kita dah dapat pengetahuan, ya, pendedahan wahyu dari Allah Ta'ala. Itu semua benda yang mustahil. Jawab yang wajib ialah tabligh. Tetapi menyembunyikan satu itu pekerjaan, itu hukum dia apa? Haram. Diharamkan Rasul menyembunyikan akan segala hukum. Dan yang makruh. Dan sembunyi itu pekerjaan yang haram dan yang makruh itu, ya, dilaknatkan. Barang siapa yang bunyikan hukum tadi, dilaknatkan yang mengerjakan dia. Dan Allah SWT tidak menyuruh ia dengan yang haram dan makruh. Maka mustahil pada mereka itu Rasul atas jatuh yang demikian mana minal muharamat wal makruhat, daripada benda yang diharam dan makruh, seperti yang telah engkau ketahui dahulu, wallahu alam. Atau di antara apa? Dalil tabligh. Kemudian wa amma dalilu jawazul a'rad basyariyah alaihi wassalatu wassalam fa musyahadatu muqiha imma lita'zimi ujurihim au litashri' au litasalla ala dunya au litanbih li hissatil qadariha indallahi ta'ala wa adami ridha'i biha, ya. Daral jazaan li awliyaihi, ya, bi'tibari ahwalihim fiha alaihi wassalatu wassalam. Dan satu lagi disebut di sini, dan ada pendalil harus a'rad basyariyah, mana sifat-sifat kemanusiaan biasa, makan, minum, ya, dan seterusnya, atas mereka itu alaihi wassalatu wassalam. Maka dilihat jatuhnya. Dalil apa? Lihat hukum mana berlakunya, ya, Rasul makan, Rasul minum, ditunjukkan yang berkahwin, berniaga dan sebagainya dengan mereka itu. Ada kalanya kerana membesar, jadi berlakunya a'rad basyariah itu ada kala li ta'zim, kena membesarkan pahala mereka itu,
atau kerana mengajar, atau kerana sabar daripada dunia, ya, dan kerana mengingatkan. Jadi berlakunya a'rad basyariah kepada baginda SAW dan Rasul yang lain adalah dalam perkara tersebut, sama ada nak mengajar atau membesarkan taraf dia, ya, atau mana, atau mengajar sabar terhadap dunia, kerana mengingatkan bagi kekejian kadar dunia itu. Betul Ta'ala tak berikan kepada Rasul dia mana kekayaannya baik, padahal dia nak bagi dia masa boleh. Bahkan ditawarkan Nabi tolak. Bukit Uhud sekarang kena lah, Bukit Uhud tunggu lagi tinggi, ya. Bukit Uhud tu sendiri offer, kalau Rasulullah nak sekarang dia bertukar dengan izin Allah jadi emas. Orang paling kaya dalam dunia jawab daripada awal sampai akhir dunia, tu bukit gunung, bukit Uhud emas sebenarnya. Rasulullah tolak, bukan aku diutus untuk itu. Itu menandakan Rasulullah ajar kita. Ditawar dia tu pun Rasulullah tolak, ya. Rasulullah ambil, maknanya apa? Wah, umat lagi kuat kencang ambil. Dia tolak tu pun umat kan tak sabar. Dan ketiadaan reda Allah Ta'ala, tiadaan reda Allah dengan dia akan negeri membalas. Mana berlakunya sifat-sifat Nabi ada yang zuhud. Kalau tidak Nabi tak ada rumah Nabi Isa AS, ya. Allah hebat-hebat kan. Jadi maknanya kenapa tu? Kerana ketiadaan nilai, dia bukan tempat balasan. Balasan Malikul Mulk, gaji segala gaji, dia balas tempat yang paling hebat. Maka dunia bukan tempat dia tak sesuai, kecil sangat dunia tak sesuai, menanggung akan nikmat yang sangat dahsyat. Kalau 2 rakaat subuh tuan-tuan sembahyang tu nilai lebih baik pada dunia sedunia, macam mana nak bubuh? 2 rakaat sunat subuh tu, rakaatai fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sembahyang sunat subuh, belum wajib lagi. Itu takdir sembahyang subuh seumur hidup sekali sunat. Balasan dia tu. Macam mana kalau tiap hari sembahyang dengan sembahyang yang lain, dengan sembahyang wajib lagi 70 kali sunat bersama satu wajib. Tu buat sembahyang dia buat lain lagi. Oh, memang tak tertanggung dunia ni. Ya, tak layak dunia ini untuk diisikan, ya, maknanya ganjaran besar kepada orang-orang yang beramal saleh. Maka oleh kerana itu antahir di akhirat, atau sebab di antara takdewi kata dunia pada segala awliya ni, bagi kelakuan mereka itu dalam yang alaihi wassalatu wassalam. Artinya ini bahawa dalil harus a'rad, mana sifat-sifat basyariah, sifat kemanusiaan yang tidak mencederakan pangkat Rasul. Daripada Rasul alaihi wassalatu wassalam itu dilihat jatuhnya. Apa makna jatuh? Berlaku. Hukum maknanya berlaku dengan mereka itu, ya. Semua Rasul kita tahulah perjalanan hidup kan. Kalau Rasulullah SAW tengok dan syama'il lagi banyak cara dia mak. Itu cara berakhlak dengan akhlak basyariah yang maknanya dipuji oleh syarak, memduha. Ada orang yang semasa mereka itu sampai demikian itu dengan khabar yang mutawatir, dengan hadis-hadis yang sahih. Kemudian orang yang tiada semasa dengan mereka itu, dan kemudian dilihat atau sampai khabar yang mutawatir, mana tiada tabakat berturut-turut yang berkenaan kepada kenyataan lagi, ya, bahawa sekalian mereka itu sakit. Rasulullah SAW sifat a'rad basyariah, sifat manusia sakit, dan makan mereka itu makan, minum, dan berkahwin mereka itu dan seterusnya lah. Mana benda itu adalah benda yang dikatakan harus. Kalau orang cerita benda berlaku kat Rasul, dia kita terima. Kalau tak cerita berlaku pun kita terima, itu mana harus. Kemudian maka menyatakan punya karangan Al-Imam As-Sanusi akan beberapa fawaid daripada jatuh a'rad basyariah dengan kata mereka itu. Maknanya jatuhnya berlaku a'rad sifat-sifat manusia biasa ni pada Rasul, ya, setengah daripada ini membesarkan pahala. Itu pada sakit mereka itu. Rasul punya sakit berganda pada kita ni. Itu. Dan menyakiti makhluk. Bagi mereka itu, mana-mana ada Rasul yang tidak disakiti, ya, bahkan diugut, diburu, macam-macam, ya. Jadi mana semua mereka itu disakiti. Ini sebagai tasliyah. Awan tasliyah menyejukkan jiwa kita. Kalau Rasul pilihan Allah, orang hebat, Masya Allah, diuji, tiba-tiba kita kena uji macam tak ada apa lah, ya. Mana kalau kita kena bala, menjadi satu tasliyah,
pelipur lara hati kita tengok pada rasul-rasul, lagi dahsyat ujian mereka. Itu maksudnya. Sedangkan benda tu harus berlaku, dan Tuhan tak laku tak apa, tapi Tuhan lakukan, ada hikmat, dia panggil tasliyatan. Dalil, tengok hadis ni, asyaddukum bala anil anbiya, asyaddukum bala anil anbiya summal awliya summal amsal fal amsal. Yang tersangat kena bala, orang yang paling kuat diuji dengan bala oleh Ta'ala ialah di kalangan manusia tadi, anbiya. Kena ikut akal manusia yang singkat, anbiya kekasih, orang pilihan, VVIP dia, bagilah tempat steady sikit kan. Lahir di mana? Kashmir. Lahir di mana? London, Europe kan. Kawasan peranginan. Ini rasul paling mulia, kalau tidak kena dia, bumi ni pun tak ada kan. Nabi besar kita Muhammad SAW lahir mana? Padang pasir kering kontang. Itu menunjukkan alamat anna dunya la qimata laha. Dunia tidak ada nilai di sisi Allah. Maka dia akan beri benda yang menilai, kekasih dia kan. Itu dia tak bagi. Itu semua pengajaran. Kemudian maka para awliya yang kuat diuji, dicuba macam-macam. Kemudian maka yang sementara begitu, bukan sementara tu. Startup maknanya. Amsal fal amsal. Di bawahnya kemudian ya dari itu sementaranya pula yang di bawahnya. Maknanya ikut standard, lagi kuat pegang agama Allah, lagi kuat dan uji. Itu kaedah. Ya Karim. Dan demikian itu dengan adlillahi ta'ala, itu keadilan Allah Ta'ala tu, dan ikhtiar pilihan Allah Ta'ala. Jika tiada dengan adil dan ikhtiar, maka Allah SWT kuasa, ia akan menyampaikan pada yang amat besar kepada mereka tanpa ada uji bagi akhirat besar. Boleh tak dapat ya, dengan tiada mengenakan bala pada mereka itu. Itu maknanya bagusnya benda itu adalah sifat yang harus bagi Nabi, dimangkat akan darajat ya, tiap ujian tu maka diangkat darajat yang tinggi pada kekasih-kekasihnya, ya khususnya para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Atau kita boleh kena bala, tengok dia tak sama bala. Bala orang mukmin dengan bala orang kafir tak sama ya. Bala orang mukmin litakrib ya, ditaraki, Tuhan nak angkat dan nak dekatkan dia. Kalau balik pada orang kafir itu litanzim, memang Tuhan azab dia. Tak sama tu. Tu balik. Kerana nikmat pemberian pun tak sama. Kalau Tuhan beri pemberian pada orang beriman, maka itu dipanggil apa? Nikmat. Sebab digunakan pada jalan Allah Ta'ala. Kalau diberikan makna kekayaan hebat pada orang kafir, itu istidraj. Macam apa sekarang Yahudi laknatullah, Israel Yahudi lah. Itu semua istidraj. Dengan ada ni dia punya kecanggihan, lagi babas, lagi jauh dengan Tuhan kan. Itu maknanya permuaan. Besok Tuhan sentap umban neraka tu kan. Kalau tak sempat dari atas dunia, Tuhan tunjukkan macam-macam. Itu setengah daripada bentuk maknanya yang perlu dipaham, bahawasanya ujian sampai peringkat kita rasakan dia nikmat atau lagi tinggi. Dan man'u ainul ata ya, sampai dirasakan mana tu ujian tu sebagai satu atap pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Habis itu. Kemudian dah setengah daripada faedahnya mengajar mereka akan sekalian hukum. Wallahu a'lam.